Terima kasih saudara sekalian. Malam ni kita ada satu lagi topik yang menarik sebenarnya, sebab ini berbolak-balik beberapa tahun atau belasan tahun. Ada orang yang kata breakfast is the most important. Satu era dahulu di mana orang kata breakfast tak important. So malam ni saya nak cuba betulkan keadaan di mana kadang-kadang saintis pun macam tu juga, berbolak-balik dari segi dapatan mereka ataupun scientific research mereka yang boleh kita guna pakai. Tapi alhamdulillah sebahagian besar daripada saintis yang agak fleksibel, walaupun ada sebahagiannya tidak langsung mau bertukar atau berganjak daripada apa yang dipercakapkan dahulu ataupun yang dah dipercayai dahulu, walaupun dah ada kajian-kajian yang betul-betul boleh diguna pakai, yang menukar sepatutnya wajah pendapat lama dahulu, namun mereka disebabkan mungkin dah tercakap ataupun dah jadi orang kata peguru, kadang-kadang kita segan nak tukar ataupun rasa macam ego tu jatuh kalau kita tukar. Tapi bagi saya tak jadi hal, asalkan benda tu menjayakan diri manusia yang menggunakannya, maksudnya bermanfaat dan telah dibuktikan bermanfaat, tak boleh kita kata tak ya, sebab orang dah dapat testimoni yang baik-baik. Siapa yang tak ambil breakfast langsung ataupun siapa yang betul-betul ambil breakfast sampai lahap pula, maksudnya you ambil breakfast tu sebagai makanan utama you. Bak kata orang dulu, eat breakfast like a king kan, lunch like like a queen, dinner like a pauper. Maksudnya dinner tu paling miskin lah, paling sikit lah. Miskin tak semestinya makan sikit, kadang-kadang orang miskin makan banyak, walaupun dia tak banyak benda-benda yang mahal-mahal, daging ataupun inilah ikan-ikan mahal, tapi makan tetap banyak kan. So yang penting kita nak cerita hari ni ialah sama ada breakfast mustahak ataupun amat mustahak ataupun tak perlu you hirau langsung. Boleh Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah, kalau you ikut D&D diet, ada juga yang tak ambil, ada juga yang ambil, sebab dia lebih memberatkan kepada buah-buahan semua tu kan. Namun kita bukan pertikaikan tentang sama ada you ambil buah ataupun sama ada you ambil makanan-makanan lain. Setengah orang dia ikut diet-diet yang tersendiri. Bagi saya, asalkan you nombor satu pastinya tidak sakit ataupun tidak memudaratkan, bahkan menyebabkan you jadi sihat walafiat, dah berapa puluh tahun you amalkan, tak jadi masalah. Terutama sekali dah kadang-kadang orang tu kata turun-menurun aku dah makan macam ni, atuk aku, mak aku semua pun sihat walafiat, aku pun sihat. Okey, no problem, kita jangan gaduh. Baik, kenapa breakfast, saya soal dalam topik saya, kenapa ia paling mustahak? Saya kan ada ramai yang mengamalkan tanpa breakfast dahulu pun dia dah patah balik. Mula-mula sekali saya nak ambil daripada sunnah Rasulullah SAW, iaitulah kenapa dijadikan sahur sebagai walaupun seteguk air. Kan dah diingatkan kepada kita, walau seteguk air kita mesti jamah air itu, maksudnya mesti kita masukkan air itu. Mesti ada hikmahnya selain daripada nak membetulkan hidrasi ataupun nak memastikan you tidak lapar sangat dan sebagainya, tetapi ada dia punya sains dia. Saya akan bagi kat you 8 sebab utama melalui sains, supaya kita tidak pertikaikan melalui kepercayaan ataupun cuma dari sudut orang ajar sahaja kita dengar-dengar, ataupun memanglah dari sunnah tadi kan, tapi itu lebih pada sahur. Ini kita kira breakfast. Kenapa saya hubung kaitkan dengan sahur dengan breakfast? Sebab sahur merupakan macam breakfast untuk kita yang nak berpuasa, bermula daripada subuh tu kan, betul tak? Jadi bezanya cuma timing saja, tapi tetap selepas kita tidur. Faham? Okey, baik. So sebenarnya dah didapati setengah kajian tu mengatakan bagi mereka yang ambil breakfast, ini kebaikannya untuk berpenyakit jantung berkurangan sebanyak 27%. Walaupun ada kajian yang tinggi pada tu, saya ambil yang rendah lah. Kalau 27 atau 30% pun berkurangannya penyakit heart attack bagi mereka yang ambil breakfast,
makan itu satu kebaikan. Saya tak mau ambil contoh sampai ada 70-80% berkurangnya penyakit jantung. Lagilah nanti you kata biar betul kan. Sebab tu saya ambil antara kajiannya kat sini 27% berkurangnya penyakit jantung bagi mereka yang ambil breakfast. Macam. Dan kenapa saya mulakan dengan penyakit jantung? Sebab penyakit jantung lah merupakan pembunuh utama seluruh dunia, terutama sekali di urban areas. Maksudnya di bandar-bandar, di kota-kota yang besar-besar, ataupun tempat-tempat kampung yang dah mula ikut perangai orang bandar, makan makanan-makanan yang gila-gila, maksudnya fast food, dan ialah gula dan susu. Jadi satu untuk kardiovaskular. Nombor dua, orang yang ambil breakfast secara yang tertib dan rapi, yang saya boleh kupas sedikit pada malam ni, diabetes pun berkurangan. Seronok tak? Sebab orang kata kalau makan banyak sangat dan sebagainya itu memanglah betul jadi merosakkan badan. Tapi kalau kita makan secara yang sederhana, bukan kata diabetes saja yang berkurangan, kolesterol pun akan berkurangan. Ini saya cerita untuk mereka yang makan breakfast. Bila you dengar-dengar macam ni, jangan pula sekejap je lagi tak mau dengar lagi dah lecture saya ni. Takut nanti you pergi makan benda yang merepek pula. Baik-baik breakfast ni membawa manfaat, dia menerukkan lagi. Lebih baik you tak makan breakfast langsung. Memang ada orang yang tak makan breakfast, dia nampak boleh bertahan. Okey. Nombor dua ialah bagi mereka yang didapati meninggalkan breakfast antara 4 hingga 5 kali seminggu, dia punya masalah meningkat sebanyak 50%. Maksudnya meningkat dari segi ada beberapa, termasuklah sampai daya pemikiran, daya fokus, irritability, resah gelisah, semua tu ada kaitan. Maksudnya kalau you tinggal breakfast 3/4 daripada seminggu tu, maksudnya 3-4 hari, 5 hari pun tak makan-makan juga. Kecuali kalau you ada diet yang special lah, you nak buat intermittent fasting, tak mau langsung sampai pukul 1 baru nak makan. Nanti kan ada orang buat intermittent fasting, itu pun guru-guru yang ternama tentang buat intermittent fasting ni, yang cuma buat sebelah petang pukul 4 sampai pukul, kan dia 4 jam saja window dia makan tu. Pernah dengar kan yang berapa 20 jam dia puasa, 4 jam dia dibenarkan makan, ada jendela makan dia tu. So dia makanlah katakan pukul 2 petang sampai 2, 3, 4, 5, 6, katakan pukul 6 last dia makan lagi sekali. So 2 kali dia makan. Jadi breakfast sebelah pagi pukul 7, 8 pagi tu dia tak makan langsung lah. Beginilah tuan-tuan sekalian, didapati ada dah guru-guru yang sebelah sana pun yang makan cuma belah petang pun dah tukar makannya sebelah pagi. Jadi timing makan belah pagi tu, tanpa kita bicara tentang jenis makanan dulu sekejap, pun dah nak kena belah pagi. Sebab apa? Belah pagi ni dapati ada beberapa keuntungannya. Salah satu yang saya cerita tadi, masalah jantung, masalah diabetes, masalah kolesterol, boleh dibantu. Baik. Kalau macam tu, bagusnya juga ialah antara mereka yang suka makan benda-benda yang berserat pula, tambah lagi sebelah pagi ni. Okey, digalakkan mereka makan sedikit protein, tapi kalau boleh protein yang datang daripada tumbuh-tumbuhan. Anda tahu kan, sayur-sayuran semua ada protein. Setengah buah-buahan seperti avocado dan sebagainya tu ada protein juga. So insyaAllah. Cuma bagi mereka yang masa hari let go, hari yang bagi reward, dibenarkan ambil telur pun antara terbaik. Telur rebus tu very good untuk katakan hari Sabtu ke, hari Ahad ke, you nak relax sikit. Okay. Cuma saya nak beritahu sekarang kenapa breakfast tu bagus. Nombor satu, dia menyebabkan insulin punya sensitivity lebih efektif kalau berbandingkan you tinggalkan langsung, you cuma makan belah petang dan belah malam saja. Berarti body kita ni selepas terbangun tidur, dia kalau lepas 2 jam you masih lagi tak makan apa tu, dah dikira you dah mula nak tinggal breakfast. Saya ulang, lepas you bangun pagi 2 jam you tak tempuh langsung, body kita memberi signal kepada otak, katakan, oh, the master do not want to take any breakfast. Padahal you ambil pukul 9 pagi katakan. Contoh. Baik, apapun kalau awal sedikit you ambil makanan,
breakfast. Kalau DND diet tu cuma buah-buahan yang berwarna-warni 3-4 jenis. Body weight kali dengan 10 jadi gram. Saya ulang, body weight kali dengan 10. Okey, selepas you amalkan water therapy. Yang saya ajar dulu ialah kalau boleh habis antara 300 hingga 500 mil sepagian, bukan satu pagi sekali ngap habis 500 mil, tak. Ambil 100, 200, lepas tu relax, 100, 200 pergi toilet, buang air inilah, buang air ni, let go semua dah, pergi katakan dah sembahyang dulu, sambung balik minum dengan garam. Lepas tu you ambil breakfast. That is the best for my proposal. Tapi setengah daripada anda yang biasa dengan diet lain tu, you nak makan benda-benda yang berprotein, okey, tapi protein tak dibenarkan terlalu tinggi. Walaupun bagus, katakan sebiji 2 telur katakan, tapi tak boleh sampai 5-6 biji pagi-pagi tu, contoh. Okey, sebab apa? Kita nak tingkatkan insulin sensitivity. Bila insulin kita lebih meningkat sensitivitinya, walaupun apa you makan tu dia lebih senang membawa masuk, terutama sekali yang ada glukos lah, senang. Nombor 2, dia orang kata apa, lebih senang menjaga blood glucose. Anda tahu pagi-pagi setengah orang yang diabetik ataupun yang belum diabetik, kalau dia dah mula biasa nak cek darah dia jadi panik. Sebab pukul 7 pagi dia bangun je, dia ambil darah, ataupun lepas subuh je dia ambil darah dia, ataupun bangun-bangun terus pukul 5 pagi tu dia ambil darah dia, terus mencacak naik sampai 9 gelas 10 milimol per liter tu. Jadi dia panik, sebab kita harusnya antara 5-6 kan, tu baguslah. Sekali naik 9 kan, itu dipanggil Down syndrome, DAWN, normal. Jadi kalau kita tak ambil langsung sekejap lagi breakfast, katakanlah langsung 3-4 jam pun tak ambil apa-apa, body kita blood sugar akan jadi orang kata apa, tak stabil. Nombor 2, menstabilkan blood glucose. Cantik tak kalau orang yang ambil breakfast? Nombor 3, didapati mereka yang ambil breakfast yang bersih, yang sihat dan sederhana, maksudnya jumlahnya, kecuali kalau ambil buah-buahan tu nampak macam banyak lah kan. Body weight kali dengan 10, 700, katakan 70 kg, 700 gram. Banyak tu, sepinggan tu. Boleh, sedap. Beta cell daripada pankreas menjadi lebih efektif. Tahu beta cell? Beta cell ni lah yang mengeluarkan apa? Mengeluarkan insulin daripada kelenjar yang dinamakan pankreas. So your pancreas become effective. Semua ni diperlukan, terutama sekali untuk orang yang diabetik. Lagi lah kena dengar lecture ni kan. Orang yang seterusnya ialah dia akan mengurangkan you punya rasa lapar. You tak, orang kata apa, macam nak lahap nak makan lunch. Katakan kita langsung tak makan sampai lunch pun kadang-kadang meeting lambat makan pula tu. Perasan tak? You makan lebih lahap tahu tak? You macam tak boleh kontrol, macam lapar, macam semuanya rasa sedap. Yalah, bila you tak makan dekat daripada pukul 8 malam semalam, katakan you ambil dinner lepas pada maghrib. Kita lah orang Islam ni kan, contoh kalau saya lah, by 7:30 macam sekarang, pukul berapa dah habis dah makan semua kan. So daripada pukul tu sampai sekarang pukul 1 tengah hari tak makan apa lagi. You perasan tak? Kalau minum air sekurang-kurangnya lapik perut tu okey juga. Kalau you ambil kopi tadi pukul 10 pagi, no problem kan. Lepas tu bila sampai pukul 1 you jadi lapar balik. Bila lapar balik tu, kadang-kadang kita punya makanan tu jadi macam terlebih makan, tak pasal-pasal. Jadi ini menyebabkan kita punya kalori pun dah mula tak terkawal, kita punya burning power pun dah jadi macam belah petang pula. Orang kata dalam isu ini ialah insulin level. Kalau tadi masa lepas you makan belah pagi, dia naik sekejap, dia menjalankan tugasnya dengan lebih efektif sebab dia dah rehat lama, hampir 8-10 jam, bukan tidur saja. Diiktiraf, dikira, dihitung lepas pada you berhenti makan malam semalam. Kan saya kata lebih kurang lepas maghrib tu sampai subuh. Lepas tu you ada masa you makan sikit. Jadi dia menyebabkan insulin tu masa you makan breakfast dia naik. Tapi lepas makan tu dia turun balik, dia settle secepat mungkin. Terutama sekali kalau you makan buah-buahan lah, sambil you nak menjaga bakteria you kan, itu tujuan resminya. Dan seterusnya pula, kebaikan breakfast ialah dia meningkatkan autophagy.
Itu autophagy ni selalunya adalah satu orang kata apa, proses fiziologi badan kita yang berlaku semasa you berpuasa. Tapi saya kata bagi orang yang ambil breakfast, autophagy ni akan lebih efektif. Heran konsepnya ialah dia nak recycle balik. Dah semalaman dia buat kerja, dia perlukan juga sel-sel tu perlukan tenaga. Dah lebih pada 10-12 jam dia dah mula lapar. Sel-sel tu yang lapar. Jadi dia nak proses, nak hilangkan karat-karat dalam badan, kan, nak recycle. Autophagy tu kan konsep recycle. Bahan-bahan protein yang dah lebih-lebihan, makanan lebih-lebih yang kadang-kadang tak boleh dibuang, maksudnya terutama sekali sel-sel yang dah mati semua tu nak diproseskan. Orang panggil apa, nak autophagy tu maksudnya nak makan balik mana-mana yang tak elok tu diserap, dan mana boleh diguna pakai kembali, dipakai kembali, recycling. Jadi konsep autophagy ni meningkat kalau you ambil breakfast. Bahkan autophagy salah satu daripada strategi untuk memperbaiki atau menjadi bahan penawar, maksudnya macam jadi rawatan. Autophagy is well known, termasuk untuk orang kanser pun. Jadi jangan terlalu, walaupun saya kata puasa is good, tetapi kalau sampai you terkeluar lidah, terasa sampai lapar sangat, walaupun you dah minum masih lagi lapar, itu tandanya betul-betul lapar. Saya ulang, kalau you lapar tetapi you rasa je macam lapar, tapi bila you minum you rasa I'm okay, that means you bukan lapar sangat, you cuma dahaga. Body kita ni dia confuse sikit antara dahaga dengan lapar. So minum satu gelas, tengok macam mana. Kalau rasa lega lah, that means you boleh tahan lagi. Namun bila you belah petang pula baru nak makan, didapati jin, tak jin, dalam kita punya DNA tu ada jin dia, ada signal-signal dia, ada dia punya orang panggil macam chop, badan ataupun keturunan kita ni dah siap kat situ. Didapati jin-jin ni sebelah petang atau sampai ke malam dia dah mula menurun, dia punya orang panggil apa, untuk metabolisme tu dia panggil downgrade. Dia pagi dia punya grading dia tinggi, dia punya standard quality dia. Bila dia sampai petang tu dia macam jadi macam orang kata apa, kurang sedikit dia punya quality dia, genetik. Sehari pun boleh bertukar-tukar. Dahsyat ni kajian yang saya pun baru belajar. Belah evening tu maksudnya sebelah petang, sore, malam dah tercampur. Sebab itulah saya tak benarkan you dan saya kadang-kadang kalau kita makan malam tu lain kan, kita rasa, perasan tak, terutama sekali kalau kita termakan benda yang berprotein tinggi belah malam lepas pada pukul 9-10 tu, siapa tu malam nak tidur tak boleh. Sebab apa? Dia punya digestion, metabolisme ni terganggu. Sebab tu tak digalakkan orang makan malam. Salah satu sebab utama jadi gemuk ataupun jadi tak sihat ialah makan malam, selain daripada tidur terganggu dan sebagainya. Of course, bahagian daripada anda buat apa pun, tolak aja kat dinding tidur. boleh jenis yang berdiri pun tidur tu tak sakit lah. Tapi orang yang sensitif dengan tidur, jangan belajar makan banyak sebelah malam. Evening dia kata genetically is not good. Okay, last kali ialah saya tadi ada cerita tentang anxious. Orang yang resah gelisah, kalau dia tak ambil breakfast, dia akan seluruhan hari tu you tak perasan, you akan tengok diri you lebih irritable, senang terganggu, senang sensitif, nak melenting pun cepat. Cuba you tengok, kalau you tak ambil breakfast, you pergi kerja, lepas tu suddenly boss panggil, you pun tak sempat nak ambil breakfast kat kedai sebelah bawah office you tu kan, kadang-kadang mamak tu dah kenal you dah pun, apa you nak, teh tarik lah, roti canai lah, lepas tu 2 biji telur pula tu lagi, Allahu Akbar, roti canai jantan. Kalau tak kena tak boleh kerja, pukul 10 dah layu dah, ada meeting lagi. Kenapa? Sebab you dalam bahasa Inggeris dia panggil dalam keadaan defocus, you panggil fog. You punya mind tu jadi macam lebih kurang kabur-kabur sedikit. Nak fokus tak boleh, nak memory terganggu. Kadang-kadang setengah orang sampai kena migraine pun, pening-pening kepala. Dan sebab itulah kalau nak makan breakfast pun saya nasihatkan jangan tinggi dengan gula. Ikut baliklah DND diet. Yang manis cuma dibenarkan belah pagi, cumalah buah-buahan.
Okey, air pun saya selalu cerita, air kosong, air mineral campur dengan garam. Air seleri tak adalah campur apa-apa. Kalau nak stevia boleh, madu boleh. Ataupun air Bali, bawa daripada rumah, tak apa. Rendam elok-elok. Semua-semua ni tak mahal, you buat amalan ni. Bahkan breakfast you akan jadi lebih efektif. Kalau macam saya memang ikut D&D diet lah kan. Bila pagi tu satu mangkuk buah-buahan yang at least 2-3 warna. Kalau boleh lagi banyak warna lagi bagus. Tapi tak semesti you nak beli atau nak buat makanan-makanan mahal-mahal ya. Bahkan tak perlu pun. Kalau ada buah musim jambu, musim mango. Tengok musim apa sekarang. Just cuma jangan makan durian sangat lah pagi-pagi, sebab nanti bau kat office macam mana kan. Tadi tentang bau mulut tu, bagi mereka yang tak makan apa langsung breakfast, memang bau mulut orang tu agak kadang-kadang mengganggu kawan-kawan sebelah pun. Kalau dia tak ambil, walaupun air pun dia tak suka juga, bahaya sangat. So paling kurang ambil lah kopi atau teh yang tak bergula, ataupun air kosong, air mineral dengan garam. Itu paling kurang. Bagi mereka yang ambil breakfast ni, especially bagi mereka yang rajin exercise, mereka punya muscle akan lebih terkawal. Apa dipanggil, otot dia tu lebih orang panggil apa, maintain. Kalau sentiasa you lapar je atau tak makan apa langsung, cuma tunggu buat, bukan saya tak galakkan OMAD, kan saya kata OMAD tu the best untuk orang yang berpenyakit. OMAD tu apa? One meal a day, OMAD, OMAD. Tetapi OMAD pun saya galakkan you orang kata pejamah sedikit sebelah pagi, macam sahur tu. Sederhana. Tak apa kalau orang kata apa, oh itu tak dikirakan one meal a day, you kira 1.5 lah. Malam tu yang besar punya meal, tengah hari katakan you tak ambil, you cuma tunggu nak makan dengan family, okey. Itu yang bagusnya kita buat belah malam tu. Sebenarnya patutnya malam lagi kurang lagi bagus makanan, tapi sebabkan culture kita, budaya kita makan malam dengan family kan. Tak apa, you tunggu belah malam you makan besar, tapi pagi tu you jamah sedikit. So dikira half atau a quarter meal. Satu mangkuk kecil katakan you nak lapik perut tu dengan air banyak, tak apa, sebab air you can take anytime. Dia tak membatalkan fasting yang dimaksudkan untuk kesihatan ni, kecuali kalau hari tu you puasa sunat lah. Faham? Okey, jadi untuk otot kita bagus ya, untuk tenaga kita pun bagus, sebab you dah spare sikit, you dah jamah sedikit, tak perlu banyak sebenarnya. Dan untuk kanak-kanak amat-amat lah diperlukan untuk mereka tu ambil breakfast yang sihat, jaga baik yang sihat. Kalau you dengar cerita-cerita oat atau Kellogg semua ni kan, cereal ni bahaya, terlalu banyak gula dalam tu. Kalau nak ambil yang organik, ataupun amalkan dia orang sebiji apple, potong sikit-sikit anggur kalau ada, kalau paling kurang pun buah kurma, ataupun musim-musim tu kalau dia suka pear, bagi pear. Kalau dia suka apa lagi, budak-budak ni nak bagi pineapple kurang sikit kan, ambil buah-buahan seperti macam saya kata tadi, jambu, silakan, mango, especially ramai cucu saya cukup suka mango ni, kan, sedap. Kita makan, dia makan, sampai kan dah jadi habit dah. Dia tengok muka kita je waktu makan, dia mesti tengok piring tu ada tak mango. Sebenarnya budak-budak tak salah, apa you bagi dia makan kalau dia suka. Kalau you yang bagi Nutella hari-hari, jadi Nutella lah budak tu. Okey. Kita jumpa lagi. Semoga hidup anda bahagia di dunia, akhirat semua pergi ke syurga insya-Allah, dan kita lepaskan let go and feel good all the time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar
dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?